Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zukri bin Abdul Kahar, pelajar Universiti Malaysia Sabah, HG34, no matrix YL 20181030, yang mana pada hari ini saya akan membuat assignment kos tanaman perdagangan, iaitu cantasan dan galakan dahan bagi tanaman pokok getah. Penggalakan dahan. Sebatang pokok yang sempurna mempunyai jemala berbentuk kon dan berdasar luas. Dahan kecil, mendatar serta teratur. Daun berwarna hijau tua, lebar serta tahan dari serangan penyakit. Batang bulat, lurus, tegak, licin dan mempunyai pembesaran pokok yang baik. Dan kulit tebal, licin, berhasil tinggi dan memulih balik. Tujuan galakan dahan: yang pertama, mempercepatkan pokok berdahan. Yang kedua, menambah kesuburan pokok. Dan ketiga, memendekkan tempoh muda atau keremajan pokok atau senang ditoreh, cepat ditoreh. Dan yang keempat, mendapatkan dahan yang seimbang. Membanyakkan bilangan dahan serta daun di peringkat permulaan hidup pokok itu adalah amat penting bagi pokok getah. Mendapatkan jumlah kawasan dahan yang luas supaya boleh memerangkap cahaya matahari yang banyak. Mencekapkan pencanaan makanan pokok atau meningkatkan proses fotosintesis. Mengurangkan ketinggian pokok getah. Pokok yang tidak berdahan sisi didapati tinggi dan tidak stabil. Pada ketinggian 200 cm masih belum berdahan, maka inilah yang perlu kita buat galakan dahan. Kaedah penggalakan dahan. Yang pertama, kaedah melipat pucuk pokok, dan yang kedua, kaedah pollarding. Kaedah melipat pucuk pokok dilakukan apabila pokok lambat berdahan atau tidak mengeluarkan dahan pada ketinggian 200 cm. Melibatkan bahagian pucuk pokok dibungkus atau ditutup berdasarkan keadaan pucuk. Keadaan pucuk boleh diperingkatkan kepada 4. Yaitu yang pertama, pecah mata tunas. Yang kedua, anak daun. Yang ketiga, daun juntai. Dan yang keempat, daun keras. Peringkat pucuk pecah mata tunas terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, kurang dari 2 cm. Dan yang kedua, lebih dari 2 cm. Lebih dari 2 cm dan peringkat anak daun, pucuk dibungkus dengan 3 helai daun yang dilipat hala ke bawah serta diikat dengan getah gelang 2 kali cerut. Teknik membungkus. Yang A, pucuk berperingkat pecah mata lebih 2 cm. B, anak daun. C, 3 helaian daun untuk membungkus pucuk. D, pucuk dibungkus dengan 3 helaian daun yang dilipat ke bawah serta diikat dengan getah gelang. Pucuk yang berperingkat mengeras, juntai dan pecah mata tunas kurang dari 2 cm, bungkus pucuknya dengan daun-daun sekitarnya serta diikat dengan getah gelang 2 kali cerut. Dahan akan muncul apabila 3 ke 5 minggu. Kaedah pollarding. Jika kaedah secara membungkus gagal setelah dicuba 2 kali, cara pollarding bolehlah digunakan. Pokok perlu dikelar kulitnya dengan 2 kelaran di peringkat ketinggian 200 cm dari paras tanah. Kaedahnya menggunakan alat kelaran batang yang dibuat dari 2 kepingan besi
V-shape device, yang mana ini merupakan salah satu alat inovasi. Alat ini dilekatkan ke batang pokok dan dikelar keliling batang. Kaedah cantasan. Pokok yang berdahan sisi rendang stabil serta membesar batangnya dengan baik melalui gambar yang diberi. Tujuan: memperbaiki bentuk dan kestabilan jemala pokok, mengelakkan kerosakan angin disebabkan oleh jemala yang berat, menjamin ketinggian batang yang cukup untuk ditoreh, mendapatkan batang yang licin dan kemas bagi menyenangkan kerja penorehan. Aktiviti pembuangan cabang atau dahan yang tumbuh liar menyebabkan pertumbuhan kanopi yang tidak seimbang, seterusnya akan menjejaskan tumbuhsaran pokok. Cantasan tidak sempurna menyebabkan kerugian besar kerana tapak torehan yang rendah dan tidak ekonomik serta menjejaskan pengeluaran hasil jangka panjang. Faedah cantasan. Batang pokok yang lurus dan licin. Lilitan 45 cm dalam 1/2 tahun ataupun 4,5 tahun boleh ditoreh, subur dan seimbang, meningkatkan bilangan pokok yang boleh dituris atau ditoreh, perolehan latex yang tinggi. Jenis cantasan terdapat 2. Yang pertama, cantasan pembetulan, dan kedua, cantasan terkawal. Dilaksanakan mengikut kesesuaian umur dan pertumbuhan dahan pada peringkat muda, tahun pertama hingga tahun 4. Cantasan pembetulan tujuannya ialah memperbetulkan tabiat perdahanan yang tidak memuaskan, memastikan tunas baka yang dikehendaki hidup subur menjadi pokok yang bakal ditoreh. Teknik cantasan pembetulan. Dahan sisi yang subur dan menyebabkan pokok condong. Pendekan dahan itu di pertengahan jemala dengan menggunakan gergaji. Potong di bawah kelompok mata tunas. Dahan yang berat hendaklah dipotong sedikit demi sedikit, bermula di pertengahan dahan supaya kelengkang dahan itu tidak terkoyak. Teknik cantasan pembetulan bagi cabang berbentuk V. Cantasan dahan yang kurang subur dan tinggalkan satu dahan untuk menjadi batang utama. Cantasan terkawal. Tujuan: mendapat pokok yang mempunyai batang utama yang tegak dan kuat. Pokok mempunyai pendahanan seimbang, semua dahan sisi lebih kecil dari batang dan dahan-dahan keluar dari batang pada pokok sudut yang lebar. Memastikan tiada cabang atau dahan keluar pada ketinggian kurang 300 cm dari paras tanah. Mendapatkan batang pokok yang besar dan licin tanpa bonggol atau tunggul daripada kesan cantasan dahan. Cantasan terkawal. Kekalkan 3 pusaran daun. Ketinggian batang sekurang-kurangnya 200 cm. Potong sama paras dengan batang. Rawat bekas cantasan
dengan menggunakan tar, grass, cat atau shell tree dressing. Ini merupakan salah satu gambar teknik mencantas yang betul. Langkah semasa membuat cantasan, pertama menggunakan kacip pokok yang tajam, kedua potongan dibuat ke paras batang supaya tidak tumbuh lagi dahan baru di situ. Yang ketiga, bekas cantasan disalut bahan pembalut luka seperti shell tree dressing. Elakkan pangkal dahan terkopak atau terkoyak daripada batang utama. Ini merupakan salah satu gambar teknik cantasan terkawal. Ini merupakan salah satu jadual cantasan dahan. Kesimpulan, cantasan yang sempurna menghasilkan pokok yang subur, batang yang lurus, ketinggian yang cukup untuk kerja-kerja penorehan, mempengaruhi tumbesaran, dan meningkatkan peratus pokok boleh ditore pada tahun pertama penorehan. Sekian itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.